Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Beberapa hari yang lalu di Parlimen memang riuh dengan permasalahan yang dibangkitkan oleh kenyataan yang dibuat oleh kerajaan yang diwakili oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Taqiyuddin yang menyatakan bahawa darurat dan proklamasinya dan ordinan ditamatkan. Kemudian berbangkit persoalan kerana kita mulai syak bahawa belum diperkenan dan undang-undang agak jelas diputuskan bukan sahaja 1503 tentang bidang kuasa agung dan perlembagaan, tetapi diputuskan bila dicabar di mahkamah oleh Privy Council di London dan juga Mahkamah Persekutuan. Ini cukup jelas. Ya. Dan Perdana Menteri cuba berhelah menjawab bila keluar kenyataan daripada Istana Negara. Ini saya agak mengejutkan kerana jawapannya itu pun yang akan saya sentuh kemudian. Pada hari ini, pagi tadi, Pakatan Harapan telah mengeluarkan kenyataan membalas kenyataan yang kami anggap biadab dan derhaka oleh Tan Sri Mahyadin yang tidak merujuk kepada permasalahan yang dibangkitkan dalam kenyataan media Istana Negara ataupun dibangkitkan oleh ahli Parlimen termasuk saya selaku Ketua Pembangkang, tapi untuk menekankan artikel 41 kuasa Perdana Menteri dan Kabinet Menasihat Agung. Jadi kenyataan balas ini memberikan gambaran tentang keadaan sebenarnya dan saya harap rakyat meneliti kenyataan ini ditantangi oleh saya, Saudara Muhammad Sabu dan Saudara Lim Kuan Ing. Selepas itu, kerana masalah juga menyentuh tentang masalah perundangan, maka diperinci oleh jawatankuasa perundangan kita yang melihat dari sudut perlembagaan dan perundangan yang juga mengaitkan Perdana Menteri, Menteri Jabatan Perdana Menteri dan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun, dan juga termasuk dalam beberapa pandangan kita kerana yang di-Pertua Dewan Rakyat nampaknya juga bersekongkol dengan penguasa yang ada dan mengedepikan hak ahli Parlimen berbahas soal ordinan ini. Dan saya juga minta saudara teliti kerana isu perundangan ini dijelaskan. Baik. Apa yang diulas oleh orang-orang politik, khususnya Menteri Timbalan Perdana Menteri yang terus menyokong Perdana Menteri dan Menteri Kanan yang lain, termasuk juga Parti PAS secara rasmi dan beberapa pemimpin menyebut ini soal teknikal sengaja dibesar-besarkan oleh Parlimen. Saya minta rakyat seluruhnya membaca kenyataan media. Kenyataan media ini ulung kali dikeluarkan oleh Raja dalam atau yang di-Pertuan Agong di negara kita. Jadi sebagai baginda di-Pertuan Agong terpaksa mengeluarkan untuk mengelak daripada kekeliruan itu terus berlaku. Apa yang disebut dalam kenyataan itu? Mengelirukan Parlimen. Kerana kenyataan itu seolah bukan mengelirukan, maknanya menipu. Istilah biasanya maknanya hal yang belum diperkenan disebut selesai. Padahal undang-undang jelas. Kemudian nasihat khusus baginda di-Pertuan Agong diketepikan. Dan nasihat itu bukan nasihat untuk kepentingan pribadi atau istana. Nasihat itu untuk menghormati perlembagaan. Merujuk kepada Parlimen. Biar Parlimen bahas. Dan itu diketepikan. Dan yang disebut jelas ialah membelakangi perlembagaan yang di-Pertuan Agong. Ketua Utama Negara Malaysia menyatakan kerajaan pimpinan Tan Sri Mahyadin ini telah membelakangi
perlembagaan dan juga kedudukan Raja Yang di-Pertuan Agong. Ini kenyataan istana negara. Apa ulasan pemimpin politik? Ini soal teknikal. Bukankah ini biadab? Kalau ini umpamanya ketua kampung bagi pandangan, kita boleh ulas. Ini ketua utama negara berikan saranan dan di kenyataan, dan ulasan kita ini masalah teknikal. Sama ada dia itu jahil tentang perundangan dan tidak menghormati institusi Yang di-Pertuan Agong, si Raja, atau memang biadab sama sekali. Ini keadaan. Sebab itu saya ingin merujuk semula kepada kenyataan Istana Negara. Saya tekankan bahawa ini yang menyebabkan kita mendesak, mengasak habis-habisan. Kerana dengan cara tipu helah pelbagai, parlimen yang bersidang itu pun persidangan parlimen khas. Dia tak gunakan peruntukan biasa kerana dari awal dia takut dengan proses biasa. Dia tak mau adakan pengundian. Macam semalam, tangguh 2,5, tangguh 3,5, tangguh 5 suku. Jadi kita tunggu begitu. Kemudian tangguh lagi. Maknanya diperalatkan institusi itu untuk kedudukan mereka. Dia takut ada pengundian kerana tidak yakin dengan jumlah dukungan kepada kerajaan. Dia boleh sebut kenyataan umum, ya kami yakin, kami tetap kuat. Tetapi uji di parlimen tak berani dilakukan. Dan ini yang menjadi masalah. Kalau Yang di-Pertuan Agong umpamanya punyai kepercayaan mereka ini tidak ada jumlah yang cukup, tidak ada keabsahan, legitimasi, saya anggap Yang di-Pertuan Agong tak patut dengar. Tunggu dulu. Tunggu dia yakinkan parlimen dan rakyat dan Yang di-Pertuan Agong bahawa dia punya kekuatan dan punya hak untuk memerintah negara ini. Ini yang berlaku. Baik. Kalau kita rujuk kepada jawapan Perdana Menteri, saya kenal dia, saya kan. Dia pernah jadi Menteri Besar. Tetapi jawapannya, surat itu bukan surat biasa. Surat itu, nadanya itu biadab. Kalau kita menulis kepada Yang di-Pertuan Agong, institusi ini, kalau kita ada institusi, kita bercakap. Kepada ulama, kita cakap begini. Kepada raja, kita cakap begini. Sebab kita gunakan patik. Kita sebut tuanku. Dan ini junjung kasih. Dan mohon ampun. Mohon perkenan. Jadi kenyataan itu kenyataan macam surat biasa yang kurang adab, tak faham budaya Melayu, tidak faham dan menghormati perlembagaan, dan satu penghinaan kepada institusi raja. Sebab itulah umpamanya almarhum Tuanku Sultan Azlan Shah dalam menasihatkan soal perlembagaan, institusi raja dan kuasa, janganlah sebut kuasa kami 40 dan 41 nasihat mesti diterima. Mesti ikut proses. Raja dia bukan rubber stamp, tak ada ruang nak bercakap, bagi pandangan. Kemudian kalau ketepikan parlimen, ketepikan majoriti, tanggungjawab raja untuk menjadi payung negara. Sebab itulah prinsip rukun negara itu disentuh oleh Tuanku Agong. Dalam kenyataan almarhum Tuanku Sultan Azlan Shah, hal ini selalu diperingatkan supaya jangan dianggap undang-undang ini pentadbiran dan pemerintahan manusia. Tetapi mestilah tunduk kepada hukum dan undang-undang. The prescription that we are a government of laws, not of men, describes the basic principle that runs through our entire constitution, the principle of the rule of law. Bukan untuk memberikan ruang kepada orang menjadi diktator dan angkuh. Bila kita
tegur, ini soal teknikal. Ini jahil sama sekali dan tidak menghormati institusi. Dan dirumuskan oleh almarhum Tuanku Sultan Azlan Shah. We must ever be mindful that the written constitution are mere parchment pieces. It is important that there must be in the hearts and minds of those who are entrusted to administer and uphold the Constitution a belief in the values and principles that animate the august document. Dokumen lakaran perlembagaan itu dianggap mulia dan bukan sekadar catatan biasa. Mesti tertanam di hati dan minda orang yang dipertanggungjawabkan untuk mentadbir dan menjunjung perlembagaan nilai, kepercayaan tentang nilai dan prinsip. Ini nilai dan prinsip ini yang dapat diketepikan. Mereka gunakan isu teknikal undang-undang. Nilainya, nilai negara, raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Dalam kes ini, raja berperlembagaan, raja diketepikan, demokrasi parlimen juga diketepikan. Sebab itulah pandangan umum ialah untuk Tan Sri Mahidin meletakkan jawatan bersama Menteri Kerajaan Perikatan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.